Assalamualaikum. Tolong bagi tahu dalam grup kita nak mula dah, insya-Allah. Dengar tak? Suara dengar tak? Jelas tak? Dengar Alhamdulillah. Okey. Boleh kita mula insya-Allah. Kita nak tunggu seminit lagi. Tunggu sekejap Warna PKP kita ni masih berterusan. Allah. Khalas nabda insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasan ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wad dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini, pada malam hari. Jadi insya-Allah kita masih menyambung muzakarah kitab Matnu Al-Ajurumiyah dan kita sudah masuk perbahasan al-mansubat. Al-mansubat. Jadi sebagaimana telah kita sebut sebelum ni, isim terbahagi kepada tiga. Pertama, al-marfu'at, isim-isim yang marfu'. Fa'il, naib fa'il. Mubtada, khabar, isim kana, khabar inna dan sebagainya yang telah kita bincangkan. Kemudian terbahagi kepada mansubat yang kita nak mulakan pada malam ini. Yang terakhir ialah al-majrurat, isim-isim yang majrur, yang makhfud. Jadi insya-Allah kita baca adadul mansubat wa amthilatuha. Okey, qala mansubatul asma'. Mansubatu al-asma', maknanya isim-isim yang mansub. Al-mansubatu 15. Isim-isim yang mansub ada 15. Ini kita baca laju-laju je, lepas tu baru kita masuk secara terperinci satu persatu. Yang pertama wahyal maf'ulu bihi. Yang kedua wal masdaru, maknanya maf'ul mutlaq. Wa dharfuz zaman, yang ketiga. Wa dharful makan, yang keempat. Wal halu wat tamyizu, kelima, keenam. Wal mustathna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajlih wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wa tabi'u lil mansub wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wat tawkilu wal badal. Jadi kalau bilang satu persatu tu ada berapa? 15. 15. Boleh? Yang tu dia bilang saja-saja bilang itulah. Terus kita masuk perbahasan yang pertama,
al-maf'ul bihi. Qala babul maf'ul bihi, bab maf'ul bihi. Apa maf'ul bihi? Wa huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu nahwu qawlika darabtu zaidan wa raqibtu al-farasa. Maf'ul bihi ialah isim. Jadi maf'ul mesti isim. Dia tak boleh harf, tak boleh fa'il. Kalau nak fa'il boleh, tapi fa'il yang sebelumnya ada huruf masdar. Ada huruf masdar yang mana huruf masdar dan juga fa'il itu digaul, dibentuk di blender, maka menjadi isim. Dan berlaku waqa'a alaihi al-fi'l, dan telah jatuhnya fa'il ke atas dia. Contohnya apa? Contohnya apa? Uhibbu an tadhhaba ila al-madrasah. Ataupun uhibbu an tata'allama al-Quran. Aku suka untuk kamu belajar Al-Quran. Jadi uhibbu an tata'allama al-Quran. An tata'allama tu an huruf masdar. Tata'allama fa'il. Huruf masdar tu kita ambil, fa'il tu kita ambil, kita gabungkan dia, maka keluarlah isim ataupun masdar. Akhir sekali bentuknya uhibbu ta'allumaka al-Qur'ana. Aku suka pengajian kamu akan Quran. Jadi asalnya anta ta'allama. Huruf masdar dan juga fa'il. Tak. Digabungkan, dijadikan sebagai masdar, maka keluarlah uhibbu ta'allumaka al-Qur'ana. Dia jadi maf'ul bihi, tapi asalnya bukan isim secara sarih, tapi isim secara muawwal. Kita takwilkan harf itu dan juga fa'il itu menjadi isim. Jadi isim kat sini sama ada isim yang sarih, ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaidan, darabtu Zaidan, aku pukul Zaidan. Tak. Akaltu khubzan, aku makan roti. Jadi khubzan, roti tu yang dimakan, yang dipukul, yang disepak dan sebagainya, itu kita panggil maf'ul bihi. Berlaku ke atasnya fa'il. Tak. Okey. Jadi isim dalam bentuk sarih ataupun isim dalam bentuk muawwal. Wa huwa al-ismul mansub, isim mesti mansub. Maf'ul bihi mesti mansub. Maka perkara yang marfu' majrur telah jadi maf'ul bihi lah. Alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Yang mana isim mansub itu yaqa'u alaihi, jatuh ke atasnya, berlaku ke atasnya perbuatan. Contoh daraba Zaidun Muhammadan. Daraba Zaidun Muhammadan. Daraba itu dilakukan oleh Zaid. Maka Zaid itu sebagaimana kita telah belajar, namanya fa'il, orang yang melakukan perbuatan memukul. Pukulan itu berlaku ke atas Muhammadan. Maka Muhammadan tu kita panggil maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Boleh? Sebagaimana disebut dalam kitab tu, darabtu Zaidan ataupun raqibatul farasa. Aku menaiki ataupun aku menunggang kuda. Jadi yang menunggang kita panggil fa'il, tu fa'il. Al-farasa yang ditunggang. Tak? Yang ditunggang akan dia kita panggil maf'ul bihi. Boleh? Dalam syarah dia sebut satu perkara yang sangat penting. Makna yaqa'u alaihi al-fi'lu kat sini sama ada min jihati subut ataupun min jihati nafi. Min jihati an-nafi. Tak semula. Yang dimaksudkan dengan alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu, isim yang mansub yang berlaku ke atasnya fa'il, maknanya ialah ta'alluq, ada hubungan. Fa'il dan juga isim tu ada hubungan. Sama ada fa'il tu berlaku ke atas dia ataupun fa'il itu tidak berlaku ke atas dia. Kita panggil maf'ul bihi juga. Contoh. Daraba Salahun Muhammadan. Daraba Salahun Muhammadan. Telah memukul oleh Salah akan Muhammad. Tak. Jadi siapa yang dipukul? Muhammad yang dipukul. Maka Muhammad maf'ul bihi. Okey. Kita letak ma kat depan. Ma tu tidaklah. Ma daraba Salahun Muhammadan. Tidak memukul oleh Salah akan Muhammadan. Muhammadan tu dipukul ke tidak? Tak dipukul. Dia tak dipukul. Tapi dia tu maf'ul bihi. Sebab apa? Ada kaitan antara tidak dipukul
tidak tidak dipukul dengan Muhammad. Apa kaitan? Kaitannya ialah apa tadi? Ma daraba Salahun Muhammadan. Salahun kaitan dia dengan ma daraba, Salah tu tidak memukul. Kaitan antara ma daraba tidak memukul dengan Muhammadan, kaitannya ialah Muhammadan tidak dipukul. Jadi tidak memukul, tidak dipukul. Ada kaitan lah tu. Apa kaitan dia? Apa hubungan dia? Antara ma daraba tidak memukul dengan Muhammadan. Kaitannya ialah Muhammad tu tidak dipukul. Maknanya ada kaitan pada sudut penafian. Boleh? Itu juga dipanggil sebagai maf'ul bihi. Contoh lain saya sebut fahimtu darsa. Saya memahami pelajaran. Tak, jadi saya fa'il. Ad-darsa, satu perkara yang difahami, kita sebut sebagai maf'ul bihi. Okay, kalau kita datang ke dalam bentuk nafi, kita sebut apa? Lam afhamid darsa. Lam afhamid darsa. Aku tidak faham pelajaran. Tak. Ad-darsa tu kekal maf'ul bihi. Sebab apa? Dia tu yang tidak difahami. Sebagaimana tadi fahimtu darsa, dia tu difahami, maka kita panggil maf'ul bihi. Kat sini dia tu tidak difahami, maka dia juga dipanggil sebagai maf'ul bihi. Jadi makna allazi yaqa'u alaihi al-fi'lu dalam matan tu maknanya sama ada min jihati subut, sama ada kita isbatkan aku faham pelajaran, fahimtu darsa, ataupun kita menafikan lam afham ad-darsa, aku tidak faham ad-dars. Kekal ad-darsa itu sebagai maf'ul bihi. Boleh? Tu. Faham ke tak? Faham tak? InsyaAllah. Kalau tak faham boleh tanya terus. Okey, terus baca. Qala. Imam Ibnu Ajurun berkata lagi rahimahullah, wa huwa qisman. Al-maf'ul bihi ini ada dua bahagian. Pertama zahirun, isim yang zahir. Isim yang zahir ini sebagaimana telah kita sebut, satu isim yang menunjukkan ke atas maknanya tanpa perlu perantaraan at-takallum ataupun khitab ataupun ghaibah. Contohnya macam Zaid. Tak. Kita sebut Zaidun, terus kita faham ini Zaid. Salah, ini Salah. Jadi tak perlu kepada perantaraan apa-apa. Itu kita panggil sebagai isim zahir. Sebagai isim apa? Isim zahir. Jadi kita baca qala wa huwa qisman zahirun wa mudmarun. Isim zahir, isim dhamir. Fa zahiru ma taqaddama dhikruh. Isim yang zahir yang telah disebut dalam matan itulah darabtu Zaidan, rakibatul farasa. Di Zaidan al-farasa isim yang zahir. Bila sebut al-faras terus kita faham ianya makna kuda. Tak perlu kepada perantaraan takallum ataupun khitab ataupun ghaibah sebagaimana dhamir. Wal mudmaru, baca mata tu. Wal mudmaru dan isim dhamir pula qisman, ada dua bahagian. Muttasilun, isim dhamir yang muttasil yang bersambung. Wa munfasilun, isim dhamir yang terpisah. Okey, sebelum kita masuk muttasil munfasil, saya ulang sikitlah. Tak. Apa makna isim dhamir? Isim dhamir ialah isim yang kita nak faham maknanya mesti melalui perantaraan sesuatu. Kalau ana dengan nahnu, kita nak faham ana tu, kita mesti bercakap. Kita duduk bodoh, bertermenung, fikir masa depan lagu tu, tak sebut langsung perkataan ana tu, kita tidak akan faham siapakah ana tu. Kita pergi pasar, kita duduk tengah pasar, duduk lagu ni. Duduk diam. Kita faham tak ana tu siapa? Tak difahami. Tak nak untuk kita faham siapakah ana, siapakah saya tu, siapakah nahnu, siapakah kami tu, mesti kita sebut ana. Tak nak mesti sebut. Barulah faham ini aku ni. Nahnu ni aku ni. Selagi mana tak sebut tak akan faham. Begitu juga khitab. Anta. Tak. Selagi mana kita tak tunjuk, kita tak pandang kawan tu, maka tak diketahui siapa anta. Kita buat lagu ni, kita pandang ke atas, lain sangkut. Yang lain jelas tak? Yang lain jelas tak? Takut masalah internet Ustaz Zul. Cuba respon sikit.
Boleh jadi internet saya pun lambat. Jelas tak ke ada sangkut-sangkut? Sangkut sikit. Sangkut kat mana tu? Ni ambil tab dia. Sekejap. Lain sangkut pula dah. Sekejap. Pakai wifi sekejap. Kat mana sangkut tu? Ha? Bukan wifi hotspot lah. Saya ulang. Tak sungguh. Okey. Semula. Jadi isim zahir, isim yang kita terus faham tanpa perlu kepada apa-apa perantaraan. Saya sebut solah tu. Tak, saya mutakallim. Ustaz Amirul mukhatab orang internet ya. Okey. Ustaz Amirul orang yang saya tujukan percakapan saya kepada beliau. Tak. Okey, ada seorang lagi duduk sebelah saya ni. Nama dia Ustaz Wan Nazir. Jadi Wan Nazir ni bukan mutakallim, bukan juga mukhatab. Maka dia tu ghaibah. Keadaan dia tu tidak menjadi mutakallim, keadaan dia tu tidak menjadi mukhatab, itu menunjukkan dia tu ghaib. Dia tu ghaibah. Jadi mesti ada qarinah. Itu bagi dhamir. Untuk difahami dhamir, perlu kepada qarinah takallum ataupun khitab ataupun ghaibah. Jadi disebut kat sini maf'ul bihi ni. Tak. Wal mudmar kisman. Isim dhamir yang ada dua, muttasil yang bersambung. Yang kedua yang munfasil yang terpisah. Fal muttasilu 12. Isim dhamir yang muttasil yang bersambung ada 12. Apa makna isim muttasil? Isim dhamir muttasil. Isim dhamir yang tidak dimulakan kalam dengan dia dan tidak sah untuk diletakkan dia itu selepas daripada perkataan illa yang maknanya ialah kecuali. Contohnya apa? Darabani. Ya kat belakang tu. Ya kat belakang tu tak boleh kita mulakan perkataan mulakan jumlah dengan ya. Tiba-tiba sebut ya. Ataupun ni tiba-tiba tak boleh. Tak. Kalau ana boleh. Ana qaimun. Ana boleh. Jadi ana tu munfasil. Tapi ni ya nun kat belakang. Ya kat belakang tu tak boleh kita mulakan satu-satu kalam dengan dia. Maka kita panggil muttasil. Dhamir yang muttasil. Darabahu. Darabahu Muhammadun. Maknanya Muhammad pukul dia. Hu tu dhamir muttasil. Sebab apa? Hu tu tak boleh duduk kat depan. Tiba-tiba kita mulakan jumlah, mulakan kalam, kita sebut hu. Tak boleh. Hu saya saja lagu tu tak boleh. Dan tak boleh berada selepas illa. Ma darabtu illa hu. Tak boleh. Ma darabtu illa ka. Tak boleh. Ma darabtu illa kunna. Tak boleh. Tak. Benda yang dhamir yang tidak boleh dimulakan kalam dengan dia dan dia itu tidak boleh diletak selepas daripada illa, maka itu dipanggil sebagai dhamir muttasil. Dhamir apa? Dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Dhamir munfasil lawan kepada dhamir muttasil tadi. Boleh dimulakan kalam dengan dia. Contoh ana qaimun, nahnu qaimuna. Anta qaimun, anti qaimatun. Semua tu kita panggil dhamir munfasil. Okey. Dan juga dia boleh berada selepas illa. Tak. Ma darabtu illa anta. Aku tidak pukul melainkan kamu. Jadi anta tu boleh berada selepas illa, maka ianya dianggap sebagai munfasil, terpisah. Makna yang lebih mudah lagi kita sebut muttasil ni dia bersambung dengan fa'il lah. Tak, kalau munfasil tidak bersambung dengan fa'il. Jadi dhamir muttasil ada 12. Baca matan tu. Fal muttasilu 12 wa hiya darabani.
Yang pertama, darabani. Ya kat belakang tu. Daraba, dia telah memukul. Ni akan daku. Tak. Jadi kita bincang ni maf'ul bihi ni. Jadi ya kat belakang tu kita panggil maf'ul bihi. Siapa fa'il? Daraba huwa. Huwa tu fa'il. Kalau kita nak sebut nama orang boleh juga. Darabani Muhammadun. Muhammad telah pukul aku. Boleh tak? Ya kat belakang tu menunjukkan atas makna saya. Dan ianya maf'ul bihi. Lepas tu mesti ada nun. Sebelum ya tu mesti ada nun. Nun tu kita panggil nun al-wiqayah. Nunul wiqayah. Nun yang menjaga. Nun tu jaga apa? Dia jaga daripada fa'al tu menjadi baris bawah. Kalau tidak ada nun, kita akan baca darabi. Darabi. Jadi fa'al daraba tu jadi baris bawah. Darabi. Tak, sebab ya kat belakang kena sebut darabi lah. Tak boleh sebut darabai. Kena sebut darabi. Sedangkan fa'al tak boleh terima baris bawah. Itu asas yang telah kita belajar waktu mula-mula dulu. Isim tak boleh, fa'al tak boleh terima baris bawah. Jadi nak menjaga daripada fa'al tu tidak menerima baris bawah, didatangkan nun. Nun itu dipanggil sebagai nunul wiqayah. Nun yang menjaga daripada fa'al menerima baris bawah. Maka disebut darabani. Boleh? Tu. Darabaka. Betul? Darabaka. Betul? Dia dua orang lelaki telah memukul kamu. Jadi itu yang pertama. Darabani Muhammadun. Contoh lain. Ata'ani Muhammadun. Telah taat akan aku oleh Muhammad. Yang kedua, darabana. Darabana Muhammadun contohnya. Telah memukul kami oleh Muhammad. Maknanya Muhammad pukul kami. Tu kami lah. Kami. Ataupun seorang sahaja, tapi seorang tu jenis orang besar, sultan ke, pemimpin ke, dia sebut darabana. Dia nisbahkan pada diri dia dengan makna, dengan nisbah kami. Sedangkan dia seorang macam Allah Ta'ala lah. Sebut kami. Nahnu nazzalna al-Quran. Kami yang menurunkan Quran, sedangkan Allah Ta'ala zatnya satu. Azza wa Jalla. Yang ketiga, contoh lain, ata'ana abna'una. Telah mentaati akan kami oleh anak-anak kami. Ata'ana abna'una. Yang ketiga apa? Darabaka Muhammadun. Telah memukul oleh Muhammad akan kamu, wahai Zaid. Ka tu lelaki lah. Darabaki Muhammadun. Telah memukul oleh Muhammad akan kamu, wahai Fatimah. Darabakuma. Ini untuk lelaki ataupun perempuan. Dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan. Darabakuma Muhammadun. Telah memukul oleh Muhammad akan kamu berdua, wahai Fatimah dan juga Zainab. Ataupun wahai Ali dan juga Abu. Kena sebut. Sepatutnya kena sebut lah fa'il tu. Kat sini tidak disebut sebab difahamilah daraba huwa. Jadi saya sebut juga supaya lebih faham. Darabani telah memukul akan daku. Siapa yang memukul? Muhammadun. Kita tambah. Darabakum. Darabakum Muhammadun. Telah memukul oleh Muhammad akan kum, kamu, wahai lelaki yang ramai. 3 ke atas. Darabakunna. Telah memukul. Darabakunna Muhammadun. Telah memukul oleh Muhammad akan kamu, wahai perempuan yang ramai. 3 ke atas. Baca bakunna. Darabahu Muhammadun. Telah memukul oleh Muhammad akan dia. Dia tu kembali kepada siapa-siapa lah. Tak, yang penting muzakkar. Yang penting lelaki muzakkar yang seorang. Darabaha Muhammadun. Telah memukul oleh Muhammad akan dia seorang wanita. Darabahuma Muhammadun. Telah memukul oleh Muhammad akan dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan. Darabahu Muhammadun. Muhammad telah memukul mereka lelaki yang ramai. Darabahunna Muhammadun. Muhammad telah memukul mereka perempuan yang ramai. Jadi tengok tu dhamir tu elok-elok. Dia kalau yang darabana, darabaka, darabaki, darabakuma ni
lepas tu maf'ul bihi. Yang selepas tu fa'il kita baca darabna. Ada mati. Darabna. Darabna tu kami pukul. Tapi kalau darabana, tak, dia memukul kami. Maf'ul boleh datang sebelum fa'il. Sebelum fa'il boleh. Nanti perbahasan tu akan dibincangkan lah. Jadi contoh macam kat sini lah. Darabani. Fa'il. Maf'ul bihi dulu. Lepas tu baru datang fa'il dia. Darabani Muhammadun. Fa'il. Maf'ul. Fa'il. Ya? Contoh lain apa? Darabahunna Muhammadun. Fa'il. Daraba. Telah memukul. Akan mereka perempuan yang ramai oleh Muhammad. Jadi Muhammad tu fa'il tu duduk belakang. Maf'ul dulu. Tidak ada masalah. Dalam Quran pun banyak. Okey, selesai dhamir muttasil. Jadi na kat belakang tu, ka, ki, kuma, kum, kunna, semua tu kita panggil sebagai hu, ha tu sebagai dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Itu mudah-mudahlah. Okey, selesai. Dhamir muttasil, dhamir munfasil pula. Wal munfasilu 12. Dhamir munfasil ada 12. Wahya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Okey, dhamir sebenarnya bukan keseluruhan kataan iyaya ataupun iyana ataupun iyyaki ila akhiri, tak. Dhamir hanya perkataan iya. Iya tu. Iya itu dhamir. Iya, ya. Belakang sekali tu bukan dhamir dah. Iya, na. Na belakang tu bukan dhamir. Iya, kuma. Kuma tu bukan dhamir. Yang dhamir hanya kat depan tu. Iya, itu dhamir. Itu dah dhamir. Boleh? Adapun selepas daripada iya tu, itu kita panggil lawahiq. Satu perkara yang datang nak menunjukkan atas at-takallum ataupun khitab ataupun ghaibah. Contohlah saya sebut iya ya ata'a at-talamizu. Iya ya ata'a at-talamizu. Iya ya, kepada aku. Iya tu dhamir. Iya tu dah dhamir. Ya belakang tu, iya ya. Ya kat belakang tu, itu menunjukkan atas mutakallim, atas at-takallum, atas orang yang bercakap. Iya ya terhadap aku, ata'a telah mentaati, at-talamizu oleh pelajar-pelajar. Tu. Ataupun kita sebut ata'at talamizu iya ya. Telah mentaati oleh pelajar-pelajar akan aku. Iya ya. Ataupun ata'at talamizu iyyaka, telah mentaati akan pelajar-pelajar akan diri kamu. Okey. Boleh? Ayat Quran, iyyaka na'budu. Asalnya na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Jadi kami sembah. Siapa yang disembah? Iya. Iya tu dhamir. Ka tu kamu. Ka tu bukan dhamir lah. Dia satu perkara yang datang nak menunjukkan atas khitab ataupun atas ghaibah ataupun atas takallum. Jadi kami sembah kamu. Kami sembah hanya kepada kamu, hanya terhadap kamu. Jadi dia jadi maf'ul bihi. Wa iyyaka nasta'in. Asalnya nasta'inu iyyaka. Jadi iyyaka tu kita panggil maf'ul. Maf'ul bihi. Kaf kat belakang tu kita panggil harful khitab. Harfu al-khitab. Boleh? Tu. Boleh tak? Mudah je nak buat ayat guna iyyaka ni, iyyana ni. Contoh ma ata'at talamizu illa iyyaya. Tidaklah mentaati oleh pelajar-pelajar illa iyyaya, kecuali kepada aku. Ma tidaklah ata'a mentaati at-talamizu pelajar-pelajar illa melainkan iyyaya, kepada aku. Illa iyyaka, melainkan kepada
kamu seorang lelaki. Iyyaki, melainkan kepada kamu seorang perempuan. Iyyakum, melainkan kepada kamu satu kumpulan lelaki yang ramai dan seterusnya begitu. Boleh? Itu mudah je. Boleh? Okey, selesai. Ada soalan tak? Maf'ul bihi ni. Ada soalan tak Ustaz Amirul? Siapa-siapalah. Allah. Ada tak yang bekerja dah kat sini? Semua pelajar lagi tak? Ustaz Amirul belajar lagi tak? Kat UIA? Ada yang ambil bidang, bukan bidang agama tapi rajin mengaji agama. Ustaz Amirul rasa bukan bidang agama dia ambil. Awak ambil bidang apa Ustaz Amirul? Tak ingat dah nak. Ada yang ambil bidang apa yang bagi tahu bahawa ni dia hantar message tu kat UIA. Kebanyakannya yang bawa habis stam ni. Yang dah belajar, yang sedang mengajar, yang dah jadi cikgu pun ada. Masih belajar pun ada. Ustaz Zul kerja dah. Mantap Ustaz Zul. Ustaz Zul kita mantap. Okey, khair insya-Allah. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Tapi kalau kita ajar budak form 1 tu, form 1 ke form 2 ke, caranya kena ubah sikit lah bagi budak mudah faham. Saya mengajar matan apa tu, Jurumiah ni tak habis-habis lagi. Pada budak form 1, sekadar masuk form 2, kes tak habis tu. Satu sebab PKP lah. Asal 2 kali seminggu jadi 1 kali seminggu. Tak. Jadi kita ajar hari ni contoh bab masdar ataupun bab maf'ul bihi. Minggu depan tu kita tak terus masuk bab baru, kita ulang kaji dulu sikit maf'ul bihi, lepas tu baru kita masuk bab baru. Masa sejam tak dandan lah. Tapi sebenarnya matan ni tak perlu ambil masa yang terlampau lama pun. Dia tengok atas apa tu, pelajar lah. Kalau macam antum ni dah ada asas ni, nak laju sikit tak ada masalah. Tapi kalau budak form 1 tak pernah belajar langsung bahasa Arab, kita nak buat laju lagu ni, ke laut lah kawan tu. Boleh? Okey, selesai. Tak ada soalan. Kita masuk perbahasan seterusnya. Minum air dulu. Al-masdar. Qala babul masdar. Telah berkata lagi Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, babul masdar, bab al-masdar. Okey, yang nak dibincangkan sekarang ni bukan bab masdar sebenarnya. Kita nak bincang bab maf'ul mutlaq. Al-maf'ulul mutlaq. Tadi al-maf'ul bihi. Sekarang ni al-maf'ul mutlaq. Okey, cumanya disebabkan al-maf'ul mutlaq itu datang dalam bentuk masdar, maka disebutlah bab al-masdar. Pada hakikatnya masdar itu sebenarnya lebih umum. Masdar dia bukan semata-mata datang dalam bentuk maf'ul mutlaq. Dia boleh datang sebagai khabar, dia boleh datang sebagai mubtada', dia boleh datang sebagai maf'ul bihi, dia boleh datang sebagai hal dan sebagainya. Contoh saya sebut contoh apa? Contoh kita sebut julusuka julusun tawil. Julusuka julusun tawil. Jadi julusuka jalasa yajlisu julusun. Masdar lah tu. Tak? Jadi dia jadi mubtada', julusuka mubtada'. Julusun tawil. Julusun duduk, kamu duduk yang lama. Jadi julusun itu pula jadi khabar. Jadi sekejap jadi mubtada', sekejap jadi khabar. Ataupun kita jadikan masdar sebagai maf'ul bihi. Ra'aitu darba al-amir. Ataupun ra'aitu apa nama ayat?
Ra'aitu darbar amir. Bolehlah. Aku melihat pukulan pemerintah. Pukulan ketua. Tak? Tu. Jadi darbun, daraba yadribu darbun. Bila maf'ul bihi jadi darba bagi atas lah. Ra'aitu darbal amir. Darb jadi bagi atas maf'ul bihi, sedangkan dia masdar. Boleh. Jadinya masdar sebenarnya lebih umum, sama ada maf'ul bihi, dia boleh jadi mubtada', dia boleh jadi khabar, dia boleh jadi maf'ul mutlaq. Tak, itu yang kita kena faham lah. Cumanya disebut kat sini bab masdar sebab nak bagi tahu maf'ul bihi ini, maf'ul mutlaq ini tak datang kecuali dalam bentuk masdar. Tapi pada hakikatnya bukan bab masdar, bab maf'ul mutlaq. Khair insya-Allah. Kita baca. Qala babul masdar. Al-masdaru huwa, ditakrifkan masdar itu apa? Masdar ialah al-ismul mansub. Sebenarnya yang ditakrifkan ini ialah bolehlah sebut masdar. Al-ismul mansub, isim yang mansub, isim yang berbaris atas. Allazi yaji'u salisan fi tasrifil fa'il. Yang mana isim yang mansub itu datang pada ranking, pada tempat yang ketiga bila mana kita mentasrifkan fa'il. Nahwa, contohnya kita sebut daraba yadribu darban. Jadi daraba fa'il madhi, itu perkara pertama kita sebut. Yadribu, perkara kedua kita sebut fa'il mudhari'. Darban, perkara ketiga kita sebut ialah masdar. Contoh lain apa? Contoh lain kita sebut qatala yaqtulu qatlan. Qatala fa'il madhi, yaqtulu fa'il mudhari', qatlan masdar. Itu yang ketiga kita dah datangkan, kita sebut. Bila mana kita dah tasrifkan fa'il, kita sebut madhi, mudhari', lepas tu masdar, lepas tu isim fa'il apa semua itulah. Boleh? Jadi yang ditakrifkan dalam matan itu ialah masdar. Kita bukan nak bincang masdar, kita nak bincang apa? Kita nak bincang maf'ul mutlaq. Jadi saya tambahlah. Saya tambah maf'ul mutlaq maknanya apa? Mudah je. Maf'ul mutlaq ialah ma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kidi 'amilihi aw naw'ihi aw 'adadihi. Masdar ialah ataupun maf'ul mutlaq ialah satu perkara yang bukan khabar. Dia nak keluarkan julusun tawil. Duduk kamu, duduk. Julusun tu khabar. Nak keluarkan khabar lah. Sebab tu disebut dia itu bukan khabar. Dia itu bukan khabar. Maf'ul mutlaq dia itu bukan khabar. Dan maf'ul mutlaq itu pula mansub dan menunjukkan atas functionnya ialah takkid amilihi, mentakkidkan amil ataupun menerangkan jenis amil ataupun menerangkan adadu al-amil. Kita beri kita terang satu-satu. Okey. Jadi daripada ta'rif itu, ta'rif saya ambil daripada Tuhfah Saniyah. Maka disebut function bagi maf'ul mutlaq ni ada 3. Function bagi maf'ul mutlaq ada berapa? 3. Yang pertama, al-muakkidu li'amilihi. Dia menguatkan amil dia. Amil ni maknanya apa? Amil ni maknanya satu perkara yang menyebabkan dia mansub. Contoh macam maf'ul bihi. Daraba Zaidun amran. Orang tanya, Zaidun tu marfu' sebab apa? Kita sebut sebab fa'il. Yelah, saya faham dah. Sebab dia tu fa'il maka dia marfu'. Tapi sebab apa dia marfu'? Siapa yang memarfu'kan dia? Tak, kita sebut daraba tu yang memarfu'kan dia. Daraba Zaidun amran. Amran tu baca bagi atas. Siapa yang menyebabkan dia tu bagi atas? Kita sebut daraba kat depan tu jugalah yang menyebabkan dia baris atas. Kat sini persoalan yang sama. Maf'ul mutlaq tu mansub. Siapa yang menyebabkan dia mansub? Fa'il. Fa'il tu kita panggil amil. Faktor yang menyebabkan maf'ul mutlaq tu jadi mansub. Okey. Jadi kat sini tujuan maf'ul mutlaq yang pertama ialah menguatkan amil dia. Contoh saya sebut hafiztu ad-darsa. Ataupun kita sebut hafidha Zaidun ad-darsa. Hafidha Zaidun ad-darsa. Telah menghafaz oleh Zaid akan pelajaran. Okey, boleh. Telah menghafaz oleh Zaid akan pelajaran. Bila kita sebut lagu tu, boleh jadi orang anggap Zaid ni tak hafal sangat kot.
apa sikit-sikit kot. Tak. Mungkin sebab Zaid ni pun jenis orang malas sebelum ni. Maka bila disebut lafaz begitu, orang akan sangka yang bukan-bukan lah. Orang akan anggap Zaid ni tak menghafal sangat. Tak. Kita ni mungkin nak nipu sahaja bila kita sebut lagu tu. Tak. Maka kita tambah satu perkataan lagi kat belakang. Masdar kepada hafidha. Hafidha yahfazu hifzan. Maka kita sebut hifzan tu duduk di belakang sebagai maf'ul mutlak. Sempurnakan ayat bunyi begini. Hafidha Zaidun ad-darsa hifzan. Telah menghafaz oleh Zaid akan pelajaran hifzan. Maknanya hafal sungguh. Jadi hifzan ialah maf'ul mutlaq. Itu isim yang mansub. Yang datang untuk menguatkan lagi hafiztu kat depan tu. Hafizah kat depan tu. Jadi hifzan datang untuk menguatkan hafizah. Maknanya menghafal ni memang menghafal sungguh. Bukan main-main. Tak. Bukan lupa-lupa. Tak. Memang hafal-hafal sungguh. Boleh? Jadi siapa yang memasukkan hifzan? Yang memasukkan hifzan ialah hafizah kat depan. Dan hifzan datang untuk menguatkan amil dia tu, iaitu hafizah tu. Boleh? Contoh lain, farihtu biqudumika. Aku gembira dengan kedatangan kamu. Farihtu biqudumika. Aku gembira dengan kedatangan kamu. Tak. Kita nak kuatkan lagi farihu tu. Tak. Nak tolak sangkaan orang lain, boleh jadi mereka anggap kita ni pura-pura suka. Maka kita sebut farihtu biqudumika. Aku suka dengan kedatangan kamu. Farahan. Gembira sungguh. Ataupun jazalan. Gembira dengan gembira sungguh. Jazalan farihan samalah. Maknanya gembira. Boleh? Itu function pertama bagi maf'ul mutlaq. Function kedua, al-mubayyinu li naw'il 'amili. Maf'ul mutlaq tu datang nak menerangkan jenis bagi amil, jenis bagi fa'il kat depan tu. Contoh kita sebut ahbabtu ustazi. Aku sayang ustaz aku. Ahbabtu ustazi. Aku sayang ustaz aku. Okey, sayang seseorang kepada guru dia ni, ataupun secara umum sayang seseorang kepada seseorang, dia banyak level, banyak jenis. Tak, sayang seperti ayah sayang kepada anak, lain level dia. Sayang kawan kepada kawan, level dia rendah sikit. Sayang mak kepada anak lebih tinggi sebenarnya daripada level sayang ayah kepada anak. Tak, sayang Allah kepada kita lebih tinggi. Sayang Nabi kepada Nabi lebih tinggi. Tak. Jadi sekarang ni kita sebut ahbabtu ustazi. Aku sayang ustaz aku. Sayang yang lagu mana? Adakah sayang sekadar level sayang anak ayah kepada anak, ataupun level sayang mak kepada anak, ataupun sayang tu levelnya sayang Allah kepada makhluk? Ataupun sayang member kepada member? Tak. Sayang pun jangan lipat juga member ni. Faham tak? Sayang lagu mana? Maka kita sebut ahbabtu ustazi hubbal waladi abah. Aku sayang akan ustaz aku. Kesayangan itu, sayang tu kita nak terangkan ahbabtu tu. Fa'il ahbabtu, aku sayang tu. Sayang macam mana? Hubbal waladi abah. Seperti mana sayangnya anak akan ayahnya. Seperti mana sayangnya anak akan ayahnya. Boleh? Jadi hubba tu maf'ul mutlaq. Datang nak terangkan sayang tu sayang lagu mana? Aku sayang ustaz tu. Sayang lagu mana? Sayang seperti sayangnya seorang anak kepada abahu, kepada ayah. Saya ulang balik. Ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Waladi tu fa'il, abahu tu maf'ul. Fa'il berselut makna lah. Al-waladi tu. Abahu tu maf'ul. Sebab al-walad tu beramal, ataupun hubba tu beramal dengan amalan fa'il yang kita akan bincang dalam kitab seterusnya. Boleh? Contoh lain, waqaftu lil ustazi. Waqafa apa? Ana waqif, aku berdiri. Ke aku berhenti. Maksudnya berdiri sini. Waqaftu lil ustazi, aku berdiri bagi ustaz. Berdiri lagu mana? Wuqufal muaddabi. Berdirinya orang yang beradab. Kadang-kadang kita berdiri depan orang, kita diri lagu ni. Sombong. Jadi nak menerang kat sini, aku berdiri depan ustaz aku.
Tapi berdiri dengan cara beradab, seorang yang beradab, tunduk lagu tu. Boleh? Waqaftu lil ustazi wuqufal muaddabi. Ataupun contoh lain, darabtu Zaidan, aku pukul Zaid. Kamu pukul Zaid tu pukul style lagu mana? Kita pukul anak lain cara dia. Pemetoh pukul rakyat lain cara dia. Ataupun apa lagi? Tuan pukul hamba lain cara dia. Tak. Maka kita sebut darabtu Zaidan darbal amiri. Aku pukul Zaid, pukulan aku tu darbal amiri, seperti mana pukulan pemerintah. Maknanya aku bantai sungguh-sungguh si Zaid ni. Boleh? Jadi datang maf'ul mutlak darbal amiri itu, darba tu nak menerangkan jenis pukulan. Jenis yang lagu mana. Selesai. Yang ketiga, function bagi maf'ul mutlak ialah al-mubayyinu lil adad. Nak menerangkan bilangan. Bilangan amil tu. Bilangan fa'il kat depan tu. Sekali ke? 2 kali ke? 3 kali ke? Tak. Contohnya, darabatul kasula. Aku pukul orang yang bersangatan malas. Kasula atau wazan fa'ul. Kalau apa dia? Kaslan tu malas juga jenis. Fa'lan atau wazan fa'lan juga sangat malas lah. Sirah mubalaghah. Kasala yaksilu kasil kot. Ada tak? Isim fa'il kasil. Kekaslan. Ala kulli hal, kasul ni orang yang sangat malas. Jadi aku pukul orang yang sangat malas ni. Pukul tu berapa kali? Darbataini, 2 kali pukul. Jadi darbataini lah. Tak baca darbatani marfu' dengan alif. Malah kita baca darbataini mansub dengan ya. Sebab apa? Musanna. Tak. Bila dia mansub dengan ya. Sekarang ni dia mansub sebab dia maf'ul mutlak. Bila maf'ul mutlak kena mansub. Lepas tu dia tu apa? Musanna, maka mansub dengan ya. Ataupun darabatul kasula, aku pukul orang yang malas, salasa darabat. Salasa tu maf'ul mutlak, 3 kali pukulan. Salasa darabatin. Boleh? Selesai kat situ. Baca lagi sikit. Bidang pendengaran. Mantap. Nak bawa baca. Okey. Belajar elok-elok lah. Dari ilmu akademik ni sebenarnya ada kaitan rapat sangat dengan agama. Tapi kita tidak didedahkan begitu. Kita didedahkan dengan perbezaan antara dua bidang ni. Agama satu benda, akademik satu benda. Sebenarnya agama tu sangat perlu kepada akademik. Kita nak fatwa tentang kedoktoran, kita mesti tahu dalam bidang medik tu. Jadi sekalipun kita tak mahir, kita tahu asas-asas medical. Tak, kita nak fatwa tentang contoh makanan, kita kena tahu tentang makanan sedikit. Sebab tu Syekh Al-Jumaah Mufti Mesir dia panggil sebagai rajul mausu'i. Seorang ulama yang bersangatan alim, dia bidang yang lain tu dia tahu belaka. Mungkinlah tak sebagaimana pakar, tapi dia tahu. Asas tu dia tahu. Sejarah pakar lah. Bidang-bidang lain, medik ke, sains ke, teknologi maklumat ke, apa bidang sekalipun dia tahu. Perkara yang asas dia tahu. Muzik pun dia tahu. Dia syarah muzik kita pening. Syekh Ali Jumaah. Jadi belajar elok-elok. Apa yang kita belajar akademik tu sangat berguna lah untuk agama tu. Kita tidak didedahkan begitu dulu. Sayang lah. Kalau kita tahu pun kita akan bersungguh-sungguh kan. Sepatutnya tak tahu pun kena bersungguh-sungguh juga. Tak apa, khair insyaAllah. Boleh terus baca. Qala wa huwa kisman. Jadi maf'ul mutlak ni ada. Okey, Ustaz Zul. Al-muakkid li'amilihi. Tak, amil dia bukan fa'il dia. Amil tu fa'il, perbuatan. Secara umum lah. Perbuatan tu, fa'il tu yang memasukkan maf'ul bihi. Tengok saya sebut begini. Darabtu Zaidan. Aku pukul Zaid. Okey. Ataupun kita sebut dalam bentuk isim zahir. Daraba Salahun
Zaidan darban. Satu persoalan. Daraba Salahun. Salahun marfu' sebab apa? Siapa yang memarfu'kan dia? Kita sebut daraba. Zaidan mansub sebab apa? Sebab daraba. Okey, darban kat belakang tu maf'ul mutlaq. Mansub sebab apa? Sebab daraba juga. Jadi satu perkara yang menyebabkan orang lain jadi marfu', orang lain jadi mansub, perkara tu kita panggil amil. Jadi daraba kita panggil amil, faktor. Satu faktor yang menyebabkan fa'il jadi marfu', satu faktor yang menyebabkan maf'ul jadi mansub, satu faktor yang menyebabkan maf'ul mutlaq menjadi mansub. Jadi sekarang ni bila disebut maf'ul mutlaq kat belakang tu, darban tu datang untuk menguatkan amil. Apa amil dia? Tadilah daraba tu. Tak, itu makna dia. Darban datang nak menguatkan amil daraba. Dengan makna bila kita sebut daraba Zaidun amran. Daraba Zaidun amran, telah memukul oleh Zaid akan amr. Tak boleh jadi datang lagi kekeliruan ataupun ketidakyakinan. Betul ke? Tak. Orang siapa tadi daraba Zaidun amran. Zaid ni pukul amr. Zaid ni jadi penakut. Takkan dia pukul orang. Maka kita nak kuatkan memang betul-betul dia pukul, kita sebut daraba Zaidun amran darban. Memang pukul sungguh. Bukan main-main. Bukan aku gurau tak, memang pukul sungguh. Boleh tak? Jadi darban datang nak menguatkan amil dia, iaitu daraba tu kat depan tu. Apa makna amil dia? Maknanya daraba tu yang memansubkan, yang menyebabkan maf'ul mutlaq jadi mansub. Jadi dia ada hubungan begitu. Daraba dikuatkan oleh darban. Darban dimasukkan oleh daraba. Semula-mula. Daraba tak dikuatkan oleh darban kat belakang. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq sendiri masuk sebab apa? Sebab daraba tu. Tu. Ustaz yang memarfu'kan, yang memasukkan semua Allah. Ada juga ulama yang buat kitab lagu tu, Dirrat. Padahal ulama nahu yang mengatakan fa'il itu marfu' sebab fa'il, ataupun mansub tu sebab fa'il. Sebut semua tu kerana Allah. Kitab tu saya ada tapi tak baca-baca perkara ini. Ulama tu karang kitab Dirrat, pandangan-pandangan ulama nahu yang mengatakan marfu' dengan daraba. Sebab semua yang terjadi bukan disebabkan orang tu orang ni, Allah Ta'ala yang jadikan semua sekali tak. Tu. Tapi bila ulama tulis kitab, karang kitab, ada bukan perbahasan yang lekeh-lekeh lah. Bukan cerai-cerai, kena baca dululah baru tahu pada sudut apa dibahaskan tu. Okey, ni sudut ilmu nahu lah. Kita sebut ni pada sudut ilmu nahu. Kita pun tahu segala-gala benda tu berlaku daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah jadi pakar dalam semua bidang insyaAllah. Bidang Al-Quran, bidang apa? Bidang agama, bidang apa? Kedoktoran InsyaAllah. Okey. Boleh, tak ada masalah. Ulama dulu boleh buat. Jadi kena usaha lebih sikit lah. Okey. Anwa'ul maf'ulil mutlaq. Qala wa huwa qisman. Wa huwa qisman. Kadang-kadang bila kita satu bidang ni kita buat sedar, buat tak tahu. Orang yang ambil dua bidang ni, dia tahu benda tu berat, maka dia gunakan masa sebaik mungkin, akhir sekali jadi. Jadi kena guna masa elok, pandai bahagi masa apa semua. InsyaAllah okey. Okey. Wa huwa qisman, maf'ul mutlaq ini ada dua bahagian, lafzi dan juga maknawi. Okey, fa in wafaqa lafzuhu lafdha fi'lihi. Kalau berbetulan lafaznya, lafaz maf'ul mutlaq itu lafdha fi'lihi dengan lafaz fa'ilnya, lafaz amilnya, fahuwa lafzi, maka ketika itu maf'ul mutlaq dipanggil maf'ul mutlaq berbentuk lafzi. Contohnya nahwu qataltuhu qatlan, aku bunuh dia dengan bunuh, sungguh-sungguh bunuh. Tak, tadi qatlan itu hurufnya sama seperti huruf fa'ilnya. Maknanya pada qatlan kita ada qaf, kita ada ta, kita ada lam. Tak. Pada fa'il qataltuhu, qatal tu kita ada qaf, kita ada ta, kita ada lam. Maka dianggap apa, hurufnya huruf yang sama. Walaupun baris-baris lain lah, tapi huruf-huruf sama. Makna pun makna sama. Pukul dan juga pukulan. Makna lebih kurang lah. Pukul-pukulan, memukul dengan pukulan tu lebih kurang. Tak, maka qatlan itu dipanggil sebagai
maf'ul mutlak lafzi. Mudah je. Darabtuhu darban. Jadi darban daraba. Lepas tu darabtuhu daraba juga. Jadi ada dad, ada ra, ada ba. Maka darban kita panggil maf'ul mutlak lafzi. Okey, baca terus. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi. Kalau berbetulan apa dia? Maf'ul mutlak itu makna fi'lihi dengan makna fa'ilnya duna lafzihi, tapi maf'ul mutlak itu tidak berbetulan, tidak sama dengan lafaz fa'ilnya, fahuwa maknawi. Maka ketika itu kita panggil maf'ul mutlak maknawi. Nahwa contoh jalastu qu'udan. Jadi qu'udan dengan jalasa kan lain huruf tu. Tak, qu'udan qaf ain waw dal. Jalasa jim lam sin. Jadi huruf lain-lain tapi makna sama tak? Maknanya sama. Maka ketika itu qu'udan dianggap sebagai maf'ul mutlak maknawi. Wa qumtu wuqufan. Wuqufan dengan qumtu lainlah hurufnya. Waw qaf waw fa. Tapi pada qumtu qaf mim ataupun qaf qama. Tak, maka lain huruf. Tapi maknanya sama. Qumtu saya berdiri, rukufan pun berdiri. Maka wukufan dipanggil sebagai maf'ul mutlak lafzi. Lafzi maknawi, maknawi. Boleh? Mudah je tu. Selesai kat situ, kita baca sikit lagi. Berhenti sekejap. Tarik nafas dulu. Boleh baca bak sampai bak hal pun comel kat mana ni. Selesai dah 2 bab maf'ul bab mansubat. Ada soalan tak? Ini sebuah soalan. Tak ada soalan. Tak ada yang nak tanya soalan. Kita teruskan boleh? Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita baca lagi. Zarfuz zaman wa zarful makan. Ini mudah je ni. Zarf zaman, zarf makan. Nak minta ustaz ulang. Maknawi. Okey, maf'ul mutlak maknawi ni makna sama. Makna antara fa'il ataupun amil dan juga maf'ul mutlak tu makna sama. Huruf lain-lain. Contoh jalastu ataupun jalasa salahun, telah duduk oleh Salah qu'udan, dengan duduk yang betul-betul duduk lah, bukan main, bukan duduk main-main tak, bukan duduk separuh-separuh tak, memang duduk sungguh. Jadi qu'udan maf'ul mutlak tu, qu'udan tu duduk lah. Tak, hurufnya qaf ain waw dal. Sama tak dengan huruf jalasa lain? Kalau jalasa jim lam sin. Jadi huruf lain-lain. Tak, tapi maknanya sama. Itu kita panggil maf'ul mutlak maknawi. Maf'ul mutlak maknawi. Boleh? Darabtuhu lakaman. Aku pukul dia dengan satu pukulan. Ataupun dengan darabtuhu, aku pukul dia dengan pukul sungguh. Sungguh-sungguh pukul. Jadi daraba pukul, lakaman juga pukul juga. Cuma huruf lain-lain. Lakaman, la, lam, kaf dengan mim. Kalau darabtu, daraba, dad, ra dengan ba. Maka ketika itu lakman menjadi maf'ul mutlak maknawi. Faham tu? Okey, kita baca lagi zarf zaman. Zarfuz zaman wa zarful makan. Zarf zaman, zarf makan ni nama lain bagi dia ialah maf'ul fih.
Jadi kita dah selesai bincang al-maf'ulu bihi. Yang kedua kita dah bincang al-maf'ulu al-mutlaq. Yang ketiga al-maf'ulu fih. Zarf zaman, zarf makan ialah al-maf'ulu fih. Zarf ini pada sudut bahasa ialah bekas. Ni. Bekas air ni kita panggil zarf. Zarfun. Pada sudut istilah nahwu, zarf zaman ni ataupun zarf ni ada dua. Sebab tu dalam matan tu disebut qala babu zarfiz zaman wa zarfil makan. Bab zarf zaman dan juga zarf makan. Apa dia zarf zaman? Huwa ismuz zaman. Zarf zaman ialah isim zaman, iaitu isim yang menunjuk ke atas zaman, waktu. Al-mansubu, dan dia tu mansub bitaqdiri fi, dengan takdir fi. Dengan takdir makna fi, dalam. Dalam. Nahwu contohnya al-yauma. Contohnya al-yauma. Kejap. Contohnya apa? Al-yauma. Sebelum tu kita beritahu dulu. Beritahu apa? Kita terang dulu dengan satu contoh. Contohnya saya sebut sumtu yaumal itsnain. Sumtu yauma al-itsnain. Aku puasa yauma bagi atas al-itsnaini. Yauma tu kita panggil zaraf zaman. Ada bagi atas sebab dia tu zaraf zaman. Okey, jadinya disebut makna zaraf zaman tadi isim zaman yang mansub. Dia mansublah, yauma mansub dengan takdir fi. Dengan takdir fi. Maknanya kita boleh letak fi pada sudut makna. Kita boleh sebut sumtu fi yaumil itsnain. Aku puasa pada ataupun dalam hari Isnin. Kita buang fi. Tak, kita tak nak guna fi. Kita gunakan sebagai zarf zaman. Kita terus sebut sumtu yaumal itsnain. Aku puasa pada hari Isnin. Boleh? Jadi puasa tu, sumtu tu fa'al. Tak? Sumtu tu fa'al. Saya puasa. Jadi dalam sumtu tu tak ada makna siyam, makna puasa. Okey, as-siyam itu berlaku dalam hari Isnin. As-siyam, puasa itu berlaku dalam hari Isnin. Maka ketika itu yauma dipanggil sebagai maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Lepas tu satu lagi perkara yang kita nak sebut, yaumal itsnain tu dia mansub sebab apa? Apakah perkara yang menyebabkan dia mansub? Dia mansub, dibaca yaumal itsnain, yauma dengan bagi atas sebab sumtu, sebab fa'al sumtu tu, soma tu. Itu yang menyebabkan yauma tu jadi baris atas. Okey. Jadi bila kita sebut zaraf zaman ialah isim zaman yang mansub dengan takdir fi, maka terkeluar daripadanya isim zaman yang tidak boleh ditakdirkan dengan fi. Contoh saya sebut dalam ni disebut wa yakhaful kasulu yaumal imtihan. Sedang takut oleh al-kasulu, orang yang sangat malas, yaumal imtihan, akan hari peperiksaan. Jadi kat sini yauma tu balik atas, yaumal imtihan, yauma tu. Adakah dia tu maf'ul fihi tak ataupun bukan? Jawapannya bukan. Kerana kat sini orang yang pemalas itu, yakhaful kasulu, orang yang malas itu takut kepada hari itu sendiri. Tak, periksa tu minggu depan. Orang yang malas, hari ni dia takut dah. Dia takut akan apa? Dia takut akan hari periksa tu. Boleh tak?
Okay, bila masuk hari periksa, betul-betul dah tiba hari periksa tu, tak? Adakah dia berlaku ketakutan dalam hari peperiksaan tu? Belum tentu. Belum tentu. Tak? Jadi kat sini, dia tu takut kepada nafsu yaumil imtihan. Dia takut kepada hari peperiksaan tu sendiri. Adakah ketakutan itu berlaku dalam hari peperiksaan tersebut? Boleh jadi tak berlaku pun ketakutan tersebut. Tak. Berbeza dengan puasa. Aku puasa pada hari Isnin. Puasa tu berlaku bila? Puasa tu memang betul-betul berlaku dalam hari Isnin. Kalau yakhaful kasulu yaumal imtihan, telah ataupun sedang takut oleh ataupun akan takut oleh orang yang sangat malas akan hari peperiksaan, dia takut kepada hari peperiksaan itu sendiri. Dia takut akan hari peperiksaan itu sendiri. Ketika mana peperiksaan dijalankan, adakah dia takut? Tak takut. Contohlah kita sebut dia tak takut. Maka ketakutan itu tidak berlaku di dalam hari peperiksaan. Maka jadi kita tak boleh takdirkan dengan fi. Kita tak boleh sebut yakhaful kasulu fi yaumil imtihan. Tak boleh sebut lagu tu. Sebab dia tidak takut pada hari. Dalam hari peperiksaan dia tak takut apa. Steady je dia. Tak. Jadi orang malas dia jawab keluar dewan. Tak takut apa. Tapi sebelum periksa dia takut. Jadi dia takut akan apa? Dia takut akan hari peperiksaan itu sendiri. Boleh tak? Nak beritahunya yaumal imtihan ini bukan maf'ul fi. Sebab kita tak boleh takdirkan dengan makna fi. Berbeza sumtu yaumal isnin. Aku puasa hari Isnin. Ketika itu kita boleh letak fi. Aku puasa dalam hari Isnin. Jadi as-siyam puasa tu, as-saum puasa tu berlaku betul-betul dalam hari Isnin. Kalau yakhaful kasulu yaumal imtihan, akan takut oleh orang yang sangat malas akan hari peperiksaan. Al-khawf, ketakutan itu tidak berlaku dalam hari peperiksaan. Peperiksaan berlaku pada 10 bulan 10 2010. Pada hari tersebut ketakutan tak ada. 10 hari sebelum periksa dia takut. Jadi dia takut tu akan hari peperiksaan itu sendiri. Boleh? Jadi kita tak boleh nak sebut fi kat sini. Sebab orang yang malas tu ketika mana periksa dia tak takut. Tu. Boleh? Jadi itu. Baca. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم. Contohnya hari ini. Contoh saya sebut sumtul yauma. Apa tu? Jadinya al yauma dalam contoh sumtu yaumal isnin, tidak ada lam. Sumtu yaumal isnin, tidak di-i'rab sebagai maf'ul bihi. Kita i'rab sebagai maf'ul fih. Sebab puasa tu berlaku dalam hari Isnin tersebut. Amirul, Ustaz, bukankah jika ada fi, ia akan jadi majrur? Ya, kalau ada fi. Sekarang ni tak ada fi. Kita tak sebut fi. Saya sebut macam ni. Sumtu yaumal isnin. Saya ada sebut tak fi? Tak sebut. Jadi ada dua perkataan. Dengar ni jumlah ni. Sumtu fi yaumil isnin. Itu satu. Ketika itu yaumi bagi bawah sebab fi sebelum. Sumtu yaumal isnin. Ada fi tak? Tak ada fi. Tapi kita boleh takdirkan makna fi. Mesti boleh takdirkan dengan makna fi. Aku puasa hari Isnin. Maknanya aku puasa dalam hari Isnin. Jadi makna sumtu fi yaumil isnin. Sumtu yaumal isnin maknanya sebiji-sebiji sama. Tak? Tu. Cumanya ke atas yaumi tidak dianggap sebagai maf'ul fih. Sudut i'rab. Tapi sumtu yaumal isnin, yauma dianggap sebagai maf'ul fih pada sudut i'rab sebab bagi atas. Ya. Dia akan jadi fa'il dan juga maf'ul fih. Betul. Okey. Yang pertama ialah disebut dalam matan tu al-yauma. Contohnya apa? Sumtu al-yauma. Aku puasa pada hari ini. Aku puasa pada hari ini. Tak, jadi al-yauma tu mansub. Sebab dia tu maf'ul fih. Ataupun sumtu yaumal khamis. Aku puasa pada hari Khamis. Tak, jadi dua contoh ni. Sumtul yauma kita boleh sebut sumtu fil yaumi, ay fi hadzal yaum, pada hari ini. Sumtu yaumal khamis kita boleh sebut sumtu fi yaumil khamis.
Al-yawma ni hari. Hari ni maknanya daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Itu kita panggil siang lah, hari. Yang kedua disebut al-lailata. Al-lailah. Al-lailah ni daripada terbenam matahari sampailah subuh. Sampailah terbit fajar. Maknanya malam lah. Daripada maghrib sampai subuh. Kita sebut i'takaftu lailatal jumu'ah. Aku beriktikaf lailatal jumu'ah, pada malam Jumaat. Kita boleh sebut i'takaftu fi lailatil jumu'ah, pada malam hari Jumaat. Jadi kita baca lailata, tapi kita nak letak fi, makna tak lari. Makna tak rosak. Memang maksud kita, aku iktikaf dalam hari Jumaat, pada hari Jumaat. Seterusnya disebut apa? Ghudwatan. Ghudwatan ni waktu antara subuh, solat subuh dan juga terbit matahari. Tak. Jadi lepas solat subuh tu sehingga terbit matahari tu, waktu antara tu kita panggil ghudwatan. Contoh kita sebut zarani sadiqi ghudwatal ahadi. Zarani sadiqi ghudwatal ahadi. Telah menziarahi oleh sahabat aku akan daku ghudwatal ahadi, pada ghudwah, pada waktu ghudwah hari Ahad. Maknanya pada waktu selepas sembahyang subuh dan sebelum terbitnya matahari, kawan aku datang ziarah. Jadi baca ghudwatal ahadi ataupun ghudwatan. Warabi' yang keempat, apa dia? Bukratan. Bukratan ni ialah awalun nahar, awal bagi siang. Kita sebut azuruka bukratas sabti. Aku akan ziarah kamu bukratas sabti, bagi atas bukrata, pada pagi esok, pada hari Sabtu, pada pagi hari Sabtu. Yang seterusnya disebut saharan. Saharan ni waktu sahur, itulah akhir malam, dekat-dekat nak subuh. Zakartu darsi saharan. Zakartu darsi saharan. Aku ulang kaji pelajaran aku, kitab nahwu ni, saharan, pada waktu sahur. Jadi kita boleh sebut zakartu darsi fi sahari. Kita boleh takdirkan dengan fi, di dalam. Kalau guna fi dia akan jadi majrur lah. Kita tak i'rab sebagai maf'ul fi. Makna memang maf'ul fi. Makna dia maf'ul fi. Maf'ul fi ni maknanya waktu yang kita buat perbuatan tu. Sumtu yaumal isnin, aku puasa hari Isnin. Jadi hari Isnin tu maf'ul fi. Sumtu fi yaumil isnin. Sudut makna yaumil isnin tu maf'ul fi. Sudut makna lah. Sebab puasa tu berlaku dalam hari Isnin. Tapi sudut i'rab, sumtu yaumal isnin, yauma maf'ul fi. Sumtu fi yaumil isnin, yaumi tak panggil maf'ul fi dah. I'rab maf'ul fi salah. Makna maf'ul fi, tapi i'rab bukan maf'ul fi. Kita i'rab majrur dengan fi. Boleh? Okey. Terus yang ke berapa tu? Saharan ghadan. Ghadan ni esok lah. Esok. Hari selepas hari ini. Maknanya esok lah. Kita sebut idza ji'tani ghadan akramtuka. Idza ji'tani ghadan akramtuka. Kalau kamu datang kepada aku esok, aku akan memuliakan kamu. Jadi ghadan mansub bagi atas. Tak, sebab dia maf'ul fi, zaraf zaman. Seterusnya atamatan. Atamatan ni 1/3 pertama daripada malam. Contoh malam ni ada 6 jam, 2 jam yang pertama tu kita panggil atamah. Jadi saya sebut pada Ustaz Syahmi, sa'azuruka atamatan. Aku akan ziarah kamu. Atamatan makna pada 2 jam pertama malam, pada malam ini. Gitu makna dia. Yang seterusnya sabahan. Sabahan ni pagilah. Tak. Kat sini disebut min awwal nisfil lail. Start daripada malam lagi. Sabahan ni dalam bahasa Arab. Min awwal nisfil lail. Malam kita pecah 2. Contohlah malam ni ada 10 jam. 5 jam yang kedua tu dah. 5 jam yang kedua tu kita panggil sabah dah. Sabah. Sampailah gelincir matahari, sampailah zuhur.
Jadi daripada separuh masa kedua malam, contoh malam ni ada 10 jam, masuk 5 jam yang kedua, fasa yang kedua, sampailah waktu apa nama? Zuhur, kita panggil sabahan. Tak? Safara akhi sabahan, telah musafirlah saudara aku sabahan. Yakni ai fi sabah, pada waktu pagi. Maka sabahan mansub atas nama maf'ul fi. Zaraf zaman. Atas yang seterusnya masaan, petang. Petang ni kalau tengok dekat sini, waktu yang bermula daripada gelincir matahari daripada zuhur tu sampailah separuh malam. Maknanya separuh malam pertama lah. Gaduah tadi apa makna? Wuduah. Aina guduah. Waktu antara sembahyang subuh dan juga terbitnya matahari, atau guduah. So, pemasaan tadi daripada daripada selepas zuhur sampailah separuh malam. Ada malam tu 10 jam, maknanya 5 jam yang pertama, sampailah 5 jam yang pertama tu. Kita panggil apa tu? Masaan, petang. Jadi tak pelik lah. Kalau masih waktu dah malam tapi masih disebut masaan. Contoh, pukul 8 masaan, pukul 9 masaan, pukul 10 masaan, tak ada masalah. Sebab memang masak pun tu dalam bahasa Arab. Contohnya, wasalal qitaru bina, ni semua boleh tengok dalam Tuhfah As-Saniyah. Nanti saya share dia punya PDF. Wasalal qitaru bina masaan. Telah sampai akan kereta api kepada kita masaan, pada waktu malam. Yang seterusnya abadan dan juga amadan, makna sama tu. Satu zaman yang menunjukkan atas zaman akan datang yang tidak ada perakhiran baginya. Contoh saya sebut la ashabul asyrara abadan. La ashabu al asyrara abadan. Aku tidak akan berkawan dengan orang-orang yang jahat abadan, buat selama-lamanya. Wala aqtarifu asyarra amadan. Aku tidak akan aktarif, buat perkara jahat, amadan, buat selama-lamanya. Yang seterusnya hinan. Hinan ni satu zaman yang mubham, yang tidak diketahui permulaan dan perakhiran. Satu ketika lah, bahasa kita satu ketika. Taqul, kamu katakan, sahabatu aliyan hina minad dahr. Sahabatu aliyan hinan minad dahri. Aku berkawan dengan Ali hinan, satu tempoh masa. Dalam setahun tu ada satu tempoh masa aku berkawan dengan Ali. Berapa lama tak disebut lah. Sebab makna hinan tu satu tempoh. Boleh? Oh, letih. Wa ma asybah zalika, dan selain daripada itulah. Boleh? Okey, zaraf makan pula. Okey, sebelum kita masuk, kita teranglah sikit dalam. Zaraf zaman ni dia ada dua bahagian. Pertama, mukhtas. Yang kedua, mubham. Isim zaman yang mukhtas, maknanya isim zaman yang ada qadar tertentu. Macam kita sebut tadilah. Tak, kalau waktu sahur, akhir malam. Kalau waktu apa tadi, ghadan, esok. Jadi esok tu ada waktu tertentu lah, daripada sekian waktu sehingga sekian waktu. Kalau sabahan tadi, tak, daripada separuh malam kedua sampailah waktu zuhur. Dari permulaan ada perakhiran. Itu kita panggil isim zaman yang mukhtas. Ada juga isim zaman yang mubham. Mubham ni tidak ada waktu yang tertentu, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran dia secara khusus. Tak, contoh macam tadi, hinan. Sahabatu aliyan hinan minad dahr. Aku berkawan dengan Ali hinan, satu tempoh daripada masa. Satu tempoh daripada masa ataupun daripada setahun. Jadi hinan tu start bila, habis bila tak tahu. Tak. Ataupun lahzatan, satu ketika. Tu. Itu juga kita panggil sebagai isim zaman yang mubham. Okey, bagi isim zaman sama ada mukhtas ataupun mubham, dua-duanya layak untuk menjadi maf'ul fihi. Maknanya boleh kita mansubkan dia atas nama maf'ul fihi dengan takdir fi. Boleh? Kita tutup dengan zaraf makan. Tu. Boleh? Hal ni kita sambung nantilah. Zaraf makan
apa dia Syekh sebut? Wa zarful makan huwa ismul makan. Zarf makan ialah isim makan, isim yang menunjuk ke atas tempat. Al-mansubu, isim tu pula mansub. Jadi kita fahamlah kalau isim tu tidak mansub, dia majrur dengan sebab fi dan sebagainya, maka dia bukan isim makan. Dia bukan zarf makan. Sebab zarf makan ialah isim makan yang mansub sahaja. Isim makan yang mansub sahaja, itu dipanggil sebagai zarf makan, maf'ul fi. Bitaqdiri fi, dengan kita boleh takdirkan makna fi. Contohnya nahwu amama. Amama ni depan lah. Tak. Jalastu amamal ustazi muaddaban. Aku duduk di hadapan ustaz dalam keadaan aku ni beradab. Wa khalfa, khalfa ni belakang. Saral musyatu khalfar rukban. Sara, ataupun mudah-mudah ceritanya, al-jidaru khalfa salahin, ataupun khalfal ustazi. Dinding khalfal ustazi, di belakang ustaz. Jadi khalfa tu mansub sebab maf'ul fi. Quddam, quddam ni di hadapan. Masya asyurtiyu quddam al-amir. Masya asyurtiyu quddam al-amir. Telah berjalan oleh polis di hadapan pemimpin. Jadi quddama al-amir. Ataupun saya sebut hatifi al-hatif quddam al-ustaz. Handset di hadapan ustaz. Maka quddama baca bagi atas mansub. Seterusnya wara'a, belakang. Waqafal musallun ba'duhum wara'a ba'din. Telah berdirilah orang yang sembahyang sebahagian belakang sebahagian yang lain. Jadi wara'a ba'din. Mansub. Contoh-contoh tu boleh berdatangkan contoh lain lah. Fauqa ni atas. Jalastu fauqal kursi. Aku duduk di atas kursi. Jadi fauqa bagi atas. Wasadisu, yang keenam, tahta, di bawah. Waqafal qittu tahtal ma'idah. Waqafa, berdiri ataupun berdirinya qit, kucing, tahta, di bawah al-ma'idah, di bawah hidangan makanan. Tahta tu mansub sebab maf'ul fi. Wa inda ni di samping. Li Muhammadin manzilatun indal ustaz. Bagi Muhammad, li Muhammadin manzilatun indal ustaz. Bagi Muhammad rumah di sebelah ataupun di samping ustaz. Mana di samping rumah ustaz. Jadi inda baca bagi atas sebab dia tu maf'ul fi. Yang seterusnya ma'a, bersama-sama. Sara ma'a Sulaiman akhu. Seterusnya ana ma'a Muhammadin, saya bersama Muhammad. Ma'a. Contoh lain, lagi apa lagi? Wa izara. Apa izar? Izara ni bertentangan. Lana izarun, lana darun izaa al-nil. Lana bagi kami, darun rumah, izaa bertentangan, an-nil dengan sungai Nil. Jadi ni rumah kami, itu sungai Nil, depan tu sungai Nil, bertentangan. Lana darun izaa an-nili. Jadi izaa mansub sebab maf'ul fi. Hidhaa, seterusnya hidhaa. Hidhaa juga bertentangan. Jalasa akhi hidhaa akhik. Telah duduk saudara aku bertentangan dengan saudara kamu. Ni saudara aku, depan tu saudara kamu. Tak, hidhaa bertentangan. Jalasa akhi hidhaa akhika. Terus tilqa'a bersama bertentangan. Jalasa akhi tilqa'a dari akhik. Samalah ayatnya. Wasamma, samma ni maknanya di sana. Contoh ayat Quran, wa azlafna thammal akharin. Jadi thamma mansub. Tak, sebab dia maf'ul fih. Wa huna, di sini juga mansub. Wa ma asybah hadza lika, dan selain daripada itulah. Okey. Sama kita nak sebutnya kat sini. Zarah zaman ada dua juga, mukhtas dan juga mubham. Zarah makan. Zarah makan ada dua juga, mukhtas dan juga mubham. Mukhtas ni ada kadar tertentu. Contoh rumah. Rumah dah ada kadar tertentu, dah keluasan dia tu. Daripada sini sampai sini sampai sini. Ni rumah saya. Ni rumah kamu. Ni rumah awak.
Masjid dia ada keluasan tertentu, ada had tertentu. Taman dia ada keluasan tertentu, had tertentu. Kebun dan sebagainya. Tak, itu semua tu kita panggil mukhtas. Satu lagi mubaham. Mubaham ni tidak ada kadar tertentu. Contoh depan. Depan saya ni, depan saya, depan. Tak ada penghujung depan ni. Belakang tak ada penghujung. Kanan tidak ada penghujung. Kiri tidak ada penghujung. Atas tidak ada penghujung. Bawah tidak ada penghujung. Tak, di sisi tidak ada penghujung. Yang semua yang kita sebut tu semua tidak ada penghujung. Tak? Tu. Bertentangan. Ni kita. Tak. Bertentangan. Benda yang dekat yang kita pun bertentangan kita. Benda yang jauh yang kita pun bertentangan kita. 1 kilo, 2 kilo daripada kita pun kita sebut bertentangan dengan kita. Tidak ada penghujung. Yang tidak ada penghujung tu kita panggil mubaham. Mubaham. Okey. Zarah zaman hanya kita boleh bina daripada yang mubaham. Amama, khalfa, quddama, wara'a, fawqa. Yang tu boleh kita buat zarah zaman. Yang isim zaman itu yang kita boleh buat isim makan. Kita boleh buat zarah makan. Zarah makan maf'ul fi. Tapi kalau yang apa nama? Mukhtas, contoh masjid. Rumah. Yang tu tak boleh kita bagi atas. Ya. Yang tu kita nak buat ayat mesti kita datangkan huruf jar lah. Tak, contoh saya nak sebut saya dalam masjid. Tak boleh kita sebut ana al-masjidah. Tak. Makna ana al-masjidah, saya dalam masjid. Tak boleh. Nak buat ayat mesti sebut ana fil masjidi. Ana ad-dara, aku dalam rumah. Tak boleh sebut ana ad-dara, kena sebut ana fid dari. Tak, aku dalam kebun, ana al-hadiqata. Tak boleh. Kena sebut ana fil hadiqati. Tapi kalau amama khalfa, tak ada masalah. Ana khalfa Zaidin. Ana amama Muhammadin dan seterusnya. Jadi kesimpulan dia, zaraf apa tadi? Zaman sama ada mukhtas ataupun mubaham boleh dijadikan sebagai zaraf zaman. Ataupun adapun zaraf makan yang mubaham saja kita boleh bentuk sebagai zaraf makan. Adapun yang mukhtas nak tak nak mesti kita datangkan huruf jar. Ana fil masjidi, ana fil hadiqati, ana fil bustani, ana fil dari ila akhirih. Selesai kat situ. Nanti kita masuk al-halu. Letih dah. Ada soalan? Al-hal tamyiz. Tak lama dah khatam ni. 3-4 kali lagi habis dah. Mantap ni. Hal indakum ayu as'ilah? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tanya soalan? Sebarang soalan yang berkait yang kita tengah ni. Tak faham tanya je. Sebarang soalan boleh tanya. Okey, kalau tidak ada soalan, respon. Tidak ada soalan. Kita boleh berhenti. Ada soalan tak? Kita tunggu sekejap. Kadang dia apa tu kita panggil lambat. Kita dah syarah dah. Dia masuk dalam handset dia jadi lambat. Live dia jadi lambat. Ada sebarang soalan tak? Semua faham Nurul Aliyah, Talibul Ilm, Muhammad Syahmi, Umar, Nur Hafiz Akmal, Muhammad Syahrul, Nur Hanisah, Syukri, Ibnu Abdullah, Zul Husni, semua ni faham tak? Tidak ada soalan. Okay, Alhamdulillah. Ini cukup sekadar tu, insyaAllah. Nanti kita masuk perbahasan seterusnya. Al-halu. Wa sallallahu esok